أرحم الراحمين شهادة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام وكفى بهما نعمة. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat diizinkan untuk terus pengajian tauhid kita dan pengajian kitab Kashful Ghaibiyah, pembukaan yang gaib tentang peristiwa-peristiwa setelah kematian sampailah pada hari kiamat. Mana kita dah sampai muka surat 21. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bi barakati. Faslun, pada menyebut syaitan, betapa ianya syaitan itu menanggalkan iman. Dia musuh kita ni Allah jadikan dua di dalam, dua di luar. Di dalam nafsu dan syaitan, di luar makhluk dan dunia. Inilah empat musuh, makhluk dan dunia di luar, syaitan dan nafsu di dalam, sampai mati. Di hakikat kehidupan itu adalah perjuangan. Jangan sampai kita terkalah dengan yang empat itu. Maka salah satu daripada taktik syaitan itu, matlamat, visi dan misi syaitan ni, macam mana anak Adam ni nak mati, iman dia tak ada, hilang iman dia. Sampai di hujung nyawa dia akan berusaha nak tanggalkan iman dalam hati tu. Muka surat 21 tersebut di dalam khabar, ini hadis, bahwasanya datanglah syaitan laknatullah, maka duduklah ia di sisi kepada hamba hampir tidak mati. Tengok daripada awal kejadian dia sampai di saat akhir, syaitan akan berusaha segigih-gigihnya menanggalkan iman, duduk kat kepala orang mati. Maka berkata ia baginya, dibisiknya dia, tinggallah olehmu akan agama ini. Tinggallah, kau hidup pun susah, baik kau tinggal agama ni. Maka kata olehmu, kata syaitan ni, dua Tuhan. Tuhan ni dua, yang menduai ketuhanan, hingga lepaslah engkau daripada bahaya yang amat sangat ini. Kau ni pun dah teruk nak mati ni. Kalau kau nak senang, kau cakap Tuhan dulu. Kau itikad Tuhan ni bukan satu, dua Tuhan. Siapa Tuhan satu lagi tu? Siapa Tuhan satu? Macam-macam tamsilan. Kalau kehidupan kita selama ni bertuhankan kekayaan, bertuhankan perbuatan usaha ikhtiar kita tu, itulah Tuhan nombor dua. Tuhan nombor dua tu. Siapa yang kita sembah, siapa yang kita taat sepanjang hidup kita ni? Maka kita akan mengiyakan kata syaitan. Iyalah syaitan, betul kata kau tu. Allah selama ni pun bukan tolong hidup aku ni. Aku ni selama ni aku boleh ni kerana aku kuat. Doktor tu tolong aku. Iyalah betul lah kau kata ni, Tuhan memang dua lah. Mati dalam keadaan syirik. Nah, macam mana kita ni tuan-tuan? Sebelum datang godaan yang akhir itu, sebelum datang bisik terakhir syaitan nak tanggal iman, kalau kita tak usaha iman kita dari sekarang, betul-betul bersihkan hati itu, betul-betul pegang pada tauhid, di saat badan dah lemah, fikiran, kematian di ambang mata, apa jawapan kita ketika itu? Adakah kita masih berpaut dengan Allah? Kalau seumur hidup kita 50-60 tahun tak bertauhid, tiba-tiba hujung nak bertauhid.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan, jangan kau palingkan hati ini setelah kau berikan petunjuk. Maka apabila adalah pekerjaan itu seperti demikian itu, maknanya kalau macam ni lah kita faham benda nak berlaku kat kita ketika nak mati besok, maka bahaya itu kan amat sangat. Tuan Syekh tu kata, kalau kita faham macam ni keadaan orang sakaratul maut. Lepas tu kita tengok orang nak mati ni pelik-pelik, minta air lah, menjerit lah sengah tu, cakap seorang lah, nampak ini itulah. Hakikatnya dia sudah berada dalam delirium, dalam sakarat itu. Dan takut itu amat besar, maka lazimlah atas engkau, kata Tuan Syekh ni, dengan menangis dan tadarruk, merendah diri, dan dengan berjaga pada malam, dengan membanyakkan rukuk dan membanyakkan sujud, hingga lepaslah ia daripada azab Allah Ta'ala. Banyak-banyaklah menangis, banyak-banyaklah kau merendah diri pada Tuhan. Jangan sampai engkau terkalah di hujung hayatmu, tertanggal iman, dek syaitan. Dan ditanya orang akan Imam Abu Hanifah, apa dosa yang terlebih takut bagi Allah menanggalkan iman itu? Apa dosa yang menjadi sebab tertanggal iman? Yang paling kita takut Allah akan cabut iman kita ni, dosa yang macam mana? Dosa macam-macam dosa. Dosa kecil, dosa besar, dosa mendaka mak ayah, dosa mencuri, dosa tak sembahyang. Dosa apa yang selalunya menyebabkan orang itu tertanggal iman? Soalan kepada Abu Hanifah. Maka menjawab Imam Abu Hanifah, ada 3 perkara, 3 sebab paling cepat satu orang mati tertanggal iman. Yang pertama, meninggalkan syukur. Allah. Yang pertama sekali, meninggalkan syukur, not having gratitude. Dapat sikit komplain dengan Tuhan, tak pernah rasa tenang dengan apa yang ada. Sentiasa dalam hidup dia tak syukur. Lepas tu Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kau syukur aku tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur nikmat, Allah tak kata kami kurangkan rezeki kamu. Allah kata apa? Inna adabi lasyadid. Terus Allah pergi ke situ. Kau kufur nikmat, terus Allah kata azab pun amat pedih. Kerana salah satu sebab orang tertanggal iman, hilang syukur. Tak syukur, tak nampak kata yang dia ada ni Tuhan bagi. Duk nampak masalah hidup, problem. Ini tak betul, tu tak betul. Hilang sebab tertanggal iman. Nombor 1, ya Allah. Ya. Tu. Ya. Lagi apa lagi? Meninggalkan syukur atas nikmat iman. Nikmat paling besar. Lupa nak bersyukur yang diri tu beriman. Komplain masalah lain, tak teringat kata ada satu nikmat Tuhan bagi dalam diri. Nikmat ni ada 3, tuan-tuan. Apa 3 nikmat ni? Ni'matul ijad. Saya nak ni'matul ijad yang pertama. Yang kedua, ni'matul imdad. Yang ketiga, ni'matul hud. 3 macam nikmat. Nikmat kejadian. Kita dulu tak ada, dijadikan Allah. Dijadikan melihat, dijadikan mendengar, dijadikan boleh bercakap, boleh angkat tangan. Ini semua adalah nikmatul ijad. Allah tak pernah minta bayaran. Yang kedua, nikmatul imdad. Nikmat diperpanjangkan, nikmat tadi tu diperpanjangkan.
kita diperpanjangkan, dipelihara nikmat itu. Rezeki tiap-tiap hari dapat imdad, nikmat. Yang ketiga, nikmatul huda wal rasyad, nikmat tunjuk dan hidayah. Yang ni tak semua dapat. Nikmat iman tadi tu, ni nombor 3 ni. Berapa manusia ni hanya mendapat 2 nikmat, dan imdad. Semua dapat, lahir je semua dapat 2 ni. Tapi yang nombor 3 ni, nikmat iman, nikmat petunjuk, tak semua dapat. Jadi maknanya tuan-tuan, kalau kita semua nikmat Tuhan tak bagi, Allah cabut satu nikmat, jangan syukur. Yang kedua, kenapa orang jadi sebab macam mana satu orang tu boleh tertanggal iman, meninggalkan bahaya mati. Allah, meninggalkan takut akan bahaya mati, terlupa, dengan kata lain, tak teringat tentang khatimah, sudahan. Walaupun Allah bagi dia macam-macam warning, macam-macam kawan yang mati mengejut. Tak tahu mati, mau mati, sebelah sini mati, kang jiran mati, kang tok guru mati, kang anak mati, kang sahabat baik mati. Semua itu. Yang ketiga, menzalimkan hamba Allah. Allah, menzalimkan hamba, buat zalim dengan orang. Sebab dosa buat zalim ni dituntut sampai akhirat, dituntut, boleh tercambuk iman. Bahawasanya orang yang adalah di dalam hatinya itu segala perkara yang 3 ini. Apa 3 tadi? Tak syukur nikmat iman, meninggalkan takut bahaya mati, menzalimkan hamba. Kalau ada 3 ni, maka yang terlebih ghalib kebiasaannya bahawasanya keluar daripada dunia ini jadi kafir. Allah, kubur kat kubur Islam, seorang tak tahu kata dia ni dah kafir. Jangan Tuhan ni tahu, iman ni dah cabut di saat sebelum nyawa terakhir dicabut. Tak ada seorang tahu. Ini kita takut ni, kubur kat kubur Islam dah ditalkin, sanak saudara dah buat tali arwah, di sisi Allah anda mati kafir, mati kufur. Na'udzubillah. Melainkan barang siapa yang mendapat akan dia oleh bahagia. Melainkan takdir Allah, Allah tolong dia. Ghalibnya 3 ni memang inilah kesudahannya. Melainkan orang yang Allah ada sedikit belas ihsan Allah, di hujung tu tiba-tiba dia kuat iman balik, di hujung tu tiba-tiba berubah. Ada kes macam tu. Tapi janganlah kita harap macam kata Tuan Guru Kiai Taifur, kalau ditanam padi, kalau yang kita tanam itu padi, kadang-kadang rumput tumbuh. Kita tanam padi, kadang-kadang rumput, esok mengutip hasil padi, kutip hasil iman, mati beriman. Tapi kalau dah kita tanam rumput, hari-hari kita buat maksiat, kot-kot lah hujung-hujung besok tiba-tiba Allah kesian pula, macam tanam rumput mengharap tumbuh padi. Faham tu? Tak faham? Faham kan? Dan kata orang, ingat hal mayat itu, hal pada ketika dahaga pada demikian waktu. Kata setengah ulama, yang paling teruk keadaan orang terkata maut ni, dia haus. Setengah perkhabaran menyebutkan kalau minum 7 lautan pun tak hilang haus. Haus 7 lautan minum pun tak hilang haus. Allah buat itu. Dan hanguslah hati, terbakar hati tu, haus sangat, terbakar, seolah hati tu terbakar. Maka di dalam demikian waktu itulah mendapat oleh syaitan itu lapang makna peluang daripada nak menanggalkan iman orang yang mukmin masa tengah haus tu.
kerana sangat dahaganya di dalam demikian waktu itu. Maka datang syaitan di sisi kepalanya, sertanya syaitan membawa bejana air yang beku. Maka menggerak-gerak ia akan bejana itu bagi syaitan datang. Orang ni tak nampak ni, yang nampak yang mati tu, si muhtadar, orang yang nak mati. Dia nampak ada orang bawa bekas air. Ada goyang-goyang tu. Maka berkatalah syaitan itu kepada orang mukmin itu. Maka berkatalah orang yang mukmin itu, beri olehmu akan aku daripada air. Aku haus sebab air tu sikit, air. Dan padahal tiada mengetahui akan bahawasanya orang tu syaitan. Maka lalu berkata syaitan itu baginya, kau nak air? Kata olehmu, tiada yang menjadikan alam ini hingga aku beri akan di kau air. Kau kena kata alam ni tak ada siapa buat. Alam ni kau kena kata tak ada siapa jadikan. Kalau kau kata je aku bagi kau air. Macam mana nak jawab tu? Kita dah haus ni. Maka jikalau adalah ia sejak azali telah tentukan atas orang yang bahagia bakal masuk syurga, nescaya tiada perkenanlah ia. Kalau ada takdir Allah kat situ, dia tak terima. Kemudian datang pula syaitan kepada tempat dua kakinya. Cubaan pertama gagal, cuba lagi, letak kaki pula. Dan menggerak-gerak ia akan berjana. Dia ambil bekas air, dia gerak itu. Ni air. Maka berkatalah orang beriman itu, berilah olehmu akan daku daripada air itu, haus aku ni, betul air. Maka kata olehmu, sungguhnya dusta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pembohong. Kau cakap Nabi itu pembohong tu. Rasulullah ni pembohong. Hingga ku berikan di kau daripadanya. Maka barang siapa mendapat akan dia oleh celaka. Kalau dia ni memang ditakdir Tuhan orang celaka, nescaya dia perkenan. Okeylah, saya akan dapat air sudah. Nabi tak betul, Rasulullah pendusta. Kemudian daripada itu, kepada demikian itu, dari kerana bahawasanya tiada sabar ia atas dahaga itu, maka keluarlah ia daripada dunia, padahal kafir, na'udzubillahi min dzalik. Tak ada seorang tahu. Kita tak dengar lah suara dia. Dia perbualan dengan syaitan tu di akhir tu. Kita tak nampak, dia seorang nampak. Ni tuan-tuan, kalau kita tak pernah latih diri kita sabar terhadap dunia ni, tak latih berpuasa, tak latih menahan lapar dan haus, macam mana agaknya ketika itu tuan-tuan kita nak menghadapi? Boleh sabar. Dan barang siapa mendapat akan dia oleh sa'adah, yang bahagia, yang di syurga, nescaya menolak ia akan perkataannya. Kalau ada takdir Tuhan kita ni selamat, selamatlah kita tu. Dan berfikirlah ia akan barang yang di hadapannya. Dia fikir tak, aku tetap takkan terima ni. Biarlah, haus pun haus lah, aku takkan cakap dia. Seperti barang yang dihikayat al-cerita sini, bahawa Abu Zakaria, seorang yang zahid, tak kala hadir akan dia wafat, datang akan dia oleh ulama yang zuhud ini, oleh taulannya, sedangkan dia dalam sakaratul maut. Dan mengajarlah ia sahabat tu akan dia kalimah thayyibah. Kalau sahabat dia datang dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, isyarat sahabat dia ni, sahabat nak mati. Maka berpalingnya Syekh Abu Zakaria ni paling tak nak dengan mukanya tak nak sebut. Pelik ulama ni, sahabat kata la ilaha illallah, tak ada itu. Baik, pelik. Dan tiada ia mengucap, tak nak ucap. Maka mengajar lagi ia baginya kali yang kedua, la ilaha illallah. Maka berpaling ia daripadanya, tak nak paling muka dia. Maka mengajar ia kali ketiga pula, la ilaha illallah.
Maka berkata ia, tiada, aku berkata, aku tak nak cakap, aku tak nak sebut. Wah, kita membelik, apa cerita ni? Maka lalu pengsan ia atas taulannya, pengsan, tak sedar diri dah. Maka tak kala siuman Abu Zakaria itu, kemudian daripada sesaat dan didapatkan ringan, membukalah ia akan dua mata. Ya Allah, tak ada ringan kau sakit itu, boleh buka mata. Maka berkata ia bagi mereka itu, adakah kamu kata bagiku sesuatu? Maknanya masa orang kata bawa ni, kita cakap tu kan dia dengar di dalam alam lain, dia masuk dalam alam lain. Kita ingat, kita nampak dia kat situ, dia bercakap kat dia, dia duduk dalam alam lain tu, bercakap dengan dia lain. Maka adakah kamu kata bagiku sesuatu? Dia kata, berkata mereka itu, bahkan kami lintangkan atas engkau kalimah syahadah 3 kali, maka engkau berpaling 2 kali, dan kau kata pada kali ketiga, tiada aku berkata. Abu Zakaria, maka berkatalah Abu Zakaria, telah datang akan daku oleh iblis. Nampak? Orang ni tak nampak. Dan sertanya qadah ni bekas daripada air, dan berdiri ia pada pihak kananku. Maka menggerak ia akan qadah dia, gerak. Maka berkata ia bagiku, adakah berhajat engkau kepada air ini? Aku kata, bahkan memang aku nak pun. Maka berkata ia iblis bagiku, kata olehmu Isa tu anak Allah. Maka berpaling aku daripada yang tu. Aku paling, orang nampak dia paling soalan ni, padahal dia paling pada soalan iblis ni. Nampak tak? Dalam keadaan yang sama, waktu yang sama, orang suruh sebut dia, dia sebut tidak. Padahal dia giring kepala tu menidakkan permintaan iblis. Disangka orang berpaling tu pasal suruh sebut Allah. Kemudian datang ia akan daku daripada pihak kakiku. Maka berkata ia bagiku seperti demikian lagi, katakan olehmu Isa anak Allah. Maka berpaling aku daripadanya. Dan pada kali yang ketiga berkata ia, kata olehmu tak ada Tuhan sekali-kali. Mata kataku, tiada aku berkata akan demikian itu sekali-kali. Orang ingatkan dia tak nak mengucap, padahal dia sedang berdialog dengan iblis. Maka lalu memukullah ia akan qadah, dia tutup dah atas bumi, dan berpaling ia. Siapa pukul ni? Iblis geram. Dia paling dia pergi, padahal lari ia. Maka bermula aku itu aku tolak atas iblis, tiada atas kamu. Aku kata tidak pada kamu, aku kata tidak pada iblis. Maka aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Baru dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, dan naik saksi aku bahawa Muhammad itu hambanya dan pesuruhnya. Jadi kalau kita faham daripada kisah ni, lain orang lain taktik, dia soalan dia tak sama. Ada yang disoal yang macam ni, ada soal pasal Nabi Isa, ada yang soal pasal ketuhanan. Kita pun tak tahu apa iblis akan soal kita pada kiamat, pada ketika akhir. Taktik dia berubah-ubah. Mungkin dia akan soal kita dengan benda yang paling kita lemah, isteri kita ke, anak kita ke, harta kita. Jangan kita terfokuskan soalan ni, bukan soalan berubah. Kita hari training, Isa bukan anak Tuhan, Isa bukan anak Tuhan. Sekali soalan lain. Itu belajar soalan lain, mati soalan lain pula. Jangan fokus pada soalan ni. Yang kita fokus, iblis akan datang 2 kali. Di kepala sekali, di kaki sekali. Apa dia soal, mungkin lain daripada yang disoal ini, tapi tetap akan disoal. Akan dipancing-pancing kita ni nak tanggal iman tu. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu amalan-amalan kena ada, tuan-tuan. Doa-doa dibaca, tak tahu bila kita nak balik. Dan atas khabar inilah diriwayat daripada Mansur bin Ammar, berkata ia, apabila hampir mati hamba itu, terbahagilah halnya atas 5 bahagi. Seorang bila nak mati, 5 keadaan.
Yang pertama, hartanya bagi segala waris. Bila orang nak mati apa jadi? Harta yang kau kerja bagi nak gerak, siang malam kau usaha, siang malam gigih nak dapatkan tanah sebidang, nak dapat sebuah rumah. Akhirnya apa jadi tuan-tuan? Harta itu dibagi pada waris. Silap-silap bergaduh pula waris, bergaduh buat tanah. Dan yang kedua, roh. Roh kau bagi kat siapa? Bagi pada malaikat maut. Yang ketiga, daging. Daging kau siapa makan? Dibagi pada ulat-ulat dalam tanah. Tulang, tulang bagi kat tanah. Tanah makan tulang, ulat makan daging. Yang kelima, segala amal kebajikan bagi orang yang dianiaya. Amal-amalmu, kalau kau ada naya orang, habis orang ambil amal tu. Dan syaitan bagi menanggalkan iman, habis semua. Kemudian berkata ia, jika dibawa oleh waris dengan harta itu, haruslah ia, tak apalah kalau harta waris nak ambil lah. Dan jika dibawa malaikat maut dengan nyawa, itu pun harus tu, memang kerja dia, memang dia nak kena ambil nyawa kita. Dan jika dimakan ulat dengan daging kita ni, ulat makan, haruslah ia, biarlah ulat makan, itu memang makanan dia, cacing makan. Dan jika diambil orang yang dianiaya akan amal itu, harus juga. Nak buat macam mana? Kita dah pernah aniaya orang, orang ambil amal kita. Mudah-mudahan kiranya syaitan janganlah menanggalkan ia dengan iman pada ketika hendak mati. Yang tu jangan. Habis teruk sekali pun jangan sampai iman kita Tuhan ditarik syaitan. Waktu berdoa tu, jangan sampai kita ni jangan Allah matikan kita ni tanpa mengucap, tanpa syahadah, tanpa iman. Allahumma la tukhrijna minad dunya bi ghairi iman. Allahumma la tukhrijna minad dunya illa ma'as syahadati wal iman. Kau cabut, jangan kau matikan aku dalam dunia ni melainkan sempat aku mengucap syahadah, dalam syahadah dan dalam iman. Ya. Berada kata apa lagi? Dengan iman pada ketika hendak mati, alangkah baik, maka bahawasanya adalah ada ia bercerai daripada agama. Jangan sampai tu kan? Alangkah baik, maka bahawasanya ada ia bercerai pada agama, maka bahawa bercerai nyawa bagi cerai dengan Tuhan. Maka bahawasanya berdiri yang tiada mendapat seorang itu jauh dan rugi. Tak boleh nak apa, nak ganti tak boleh dah. Kalau iman cabut tak boleh nak ganti. Faslun, pada seru daripada langit. Jadi dah faham tadi tuan, itu apa yang berlaku dalam kubur tu. Dan tersebut di dalam khabar kita tentang berdiri roh akan badan. Diserulah orang daripada langit dengan 3 kali seru. Bila roh ni dah keluar pada badan, 3 seruan yang amat kuat. Seruan pertama, hei anak Adam, adakah engkau tinggalkan dunia atau dunia yang tinggalkan di kau? Allah, bau dari Tuhan. Kau tinggalkan dunia ke dunia tinggalkan kau? Yang mana satu? Adakah engkau himpunkan dunia atau dunia yang himpunkan di kau? Adakah engkau bunuhkan dunia atau dunia yang bunuhkan di kau? Yang mana satu? Dan apabila dihantarkan atas tempat mandi, faham tuan-tuan soalan tadi tu? Itu soalan tentang amalan kita kat dunia ni. Adakah kesimpulannya kita ni terpengaruh tak dengan dunia? Kita faham tak dunia ni apa dia? Apa makna dunia? Dunia ni apa dunia ni? Dunia ni kalimat dana. Dana ni apa dana? Dana ya dana dunia. Dekat. Sebab tu lawan dia akhirat, akhir. Apa saja kita beramal, kita nak dapat balasan dekat. Dekat sini. Dunia. Apa saja kita beramal, kita nak balasan kita lambat. Akhir pun nak. Lepas mati pun kita nak.
akhirat. Itu beza dunia dengan akhirat. Nampak? Yang dalam takrif yang lain, dunia ni maknanya ma yushghiluka an dzikrillah. Apa saja yang menyibukkan kau daripada Allah, ingat pada Allah, dunia. Kerja dia tu dunia ni. Pasal tak kita subuh kita semayang, kita wirid, berzikirlah kita keluar masjid, first kali masalah keluarga datang, dunia datang, kita dah berganjak sikit dah. Hidup ikan masalah kerja pula datang, kita mau berfikir kat masalah kerja pula. Dah sikit lagi kita punya masa dia ambil, terhilang fokus kita tentang Allah, tentang akhirat. Sampai pukul 11, pukul 12 datang pula masalah masyarakat, masalah anak lah, masalah tu. Dah kita pun dah hilang fokus dah. Kadang-kadang zuhur pun kita lambatkan sebab nak tumpu masalah ni. Lepas ni baru sembahyang, lepas ni. Ini cara dunia menyibukkan kita daripada Allah. Cara macam mana dunia? Dunia ni sibuk. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang beriman, jangan sampai melalaikan engkau oleh harta-hartamu dan anak-anakmu teringat pada Allah. Sebab kerja dia memang itu. Dunia ni kerja dia itu. Sebab tu dunia ni Allah Ta'ala di dalam akhirat, besok dunia tak ada salah, tak ada dosa, tapi tak tunjuk kata jahat kejinya dunia ni, dicampak dalam neraka, dibubuh dalam neraka. Dunia ni simbolik nak menyatakan kejadian dunia tu memang kalau tak betul dijagakan iman, dia akan tarik perhatian kita tu perlahan-lahan sampai kita dah tak diingatan pada Allah. Sampai dah semayang pun ingat dunia lagi. Allah 10 problem datang. Lepas semayang selesai semua. Rakaat pun tak ingat. Tengok, ini cara macam ni kata dunia ni memesongkan kita daripada ingatan kepada Allah, tuan-tuan. Lepas tu dia kata, sebab tu bila bangkit saja keluar je soalan pertama tentang dunia. Hei anak Adam, adakah kau tinggalkan dunia atau dunia tinggalkan kau? Yang kedua, adakah kau himpunkan dunia atau dunia himpunkan kau? Apa maksud dunia himpunkan kau? Dunia datang kat kau. Kau cari dunia ke dunia cari engkau? Kalau kau cari Allah, dunia akan cari engkau. Kalau kau cari dunia, dunia lari. Dia macam bayang. Soalan ketiga, adakah kau bunuh dunia atau dunia bunuh kau? Bunuh apa ni? Bunuh iman kau. Kau bunuh dunia daripada hatimu ataupun dunia ni bunuh imanmu dalam hatimu. Maknanya sibukkan kau sampai kau tak ingat pada Allah, matilah. Ini maksud 3 soalan tadi tu. Dan apabila dihantar atas tempat mandi, dia seru dengan 3 kali seru yang amat kuat lagi. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ustaz. Surah Al-A'raf ayat 16-17. Iblis bersumpah, demi ketinggian dan kemuliaan Tuhan, aku bersungguh-sungguh menyesatkan manusia. Iblis mendatangi manusia dari arah depan, belakang, kiri dan kanan. Soalan saya pertama, ataupun syaitan ni mendatangi manusia daripada arah atas dan arah bawah. Soalan yang kedua, Ustaz, kemudian syaitan menyusun dan tempat. Soalan saya ni, kenapa itu tangkai hati manusia, Ustaz? Masya Allah, ni soalan-soalan hikmah. Soalan pertama tu disebut syaitan bagi depan dan belakang kamu. Kenapa tak sebut atas bawah? Ini ala sabilil ghalib, kebiasaan manusia ni. Depan dengan belakang. Kita ni bila kita bawa kereta atau kita berjalan, kita tengok atas bawah ke tengok depan belakang? Depan belakang, depan macam mana? Belakang kat mana? Ada belakang ada kereta ke tak? Tak, kalau kita bawa kereta tengok atas bawah, masalah tu. Serangan musuh ni ke depan, bukan maknanya tak atas bawah boleh, atas daripada bawah boleh. As-sabilil ghalib. Itu dalam ilmu balaghah. Depan belakang, musuh datang depan belakang kita. Dalam bahasa kita, perang yang sangat hebat datang
Musuh datang depan, belakang, atas, bawah, tak ada. Sebut depan. Itu ala sabilil ghalib. Menunjukkan betapa hebatnya musuh ni. Syaitan ni nak menggoda kita belakang, depan. Kurang jaga, zuk masuk. Tapi tidaklah menafikan atas bawah. Ikut mana dia nak masuk. Tapi kebiasaannya depan belakang. Itu ala sabilil ghalib. Contoh lain nak faham, kalau kita ni masalah bahasa, tetamu datang, apa kita tanya? Tuan dah makan nasi belum? Belum. Kita pun hidang nasi. Faham dah tu bila sebut nasi ada dalam lauk dia. Sebut depan belakang atas bawah tu masuk dah. Tak ada kata, cik dah makan, tuan dah makan nasi dan lauk ikan dan ayam? Tak ada. Sabilil ghalib. Yang kedua tadi, kenapa syaitan dia paling suka kat ulu hati? Ulu hati kat bawah ni, dua jari ke bawah ni. Hazus syayatin, memang tempat dia. Adapun Nabi tu Rasulullah pilih belah dada tu, itu yang dibersih tu, dia buang tu. Kenapa kat situ? Kerana di situ itu tempat pam darah tu, di situ. Tanya orang perubatan dia tahu dah. Doktor-doktor tu daripada mana start darah tu mengebak ke badan tu, start kat situ. Zahirnya kat situ. Jadi situ tempat pam darah tu. Darah ni bawa apa? Darah ni bawa oksigen, bawa makanan, bawa nutrition ke seluruh badan. Tapi sudut rohani bukan sekadar itu, membawa segala pengaruh, membawa segala yang kita ingatan kita, segala geram, dendam, suka, kesumat, tak suka, sedih, semua kat situ. Situ dia punca dia buat. Lepas tu kita bila orang stres, kan, stres sakit, dia tak ada pula bila stres sakit, tak ada. Dia tak pergi tangan, dia pergi kat situ. Ada orang stres dah, sakit kaki. Apakah kaki budak? Tak ada. Dia bila stres ke, dia marah ke, dia geram, dia maknanya ada kaitan antara jantung rohani dengan jantung jasmani. Dua tu. Dia dua tu. Sebab tu Rasulullah SAW kata, ala fi jasadi Adam mudghah. Di dalam diri anak Adam tu ada seketul daging. In saluha saluhat jasadu kullu. Kalau dia baik, semua baik. Wa in fasada jasadu kullu. Kalau dia tak baik, semua jadi tak baik. Ala wahya qalbu, itulah hati. Jadi peringkat awal hadis Rasulullah cerita pasal daging. Di hujung hadis Nabi kata warning, itulah hati. Jadi kok mana tu? Kerana ada kaitan antara zahir dengan batin. Kenapa syaitan pilih pengadilan? Sebab situ, daripada situ dia masuk situ secara roh ni, dia masuk situ, darah tu ke seluruh badan, ke seluruh jasad. Sedap lah dia masuk situ. Nak pergi kat mana? Nak pergi tangan, nak pergi kat mata, nak pergi kat kaki. Sedap dia nak pergi, senang dia nak merantau, nak berjalan tu senang. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kalau kita tengok orang ahli zikir ke, disuruh kita ni bila berzikir tu la ilaha illallah, dimakrifatkan kalimat ke situ. Kenapa ke situ? Tak ke kaki ke tangan, ke situ. Tempat hazus syayatin, hawa syaitan kat situ. Tempat dada Nabi dia belah tu yang dibersih situ tu. Kita ni nak bersih pakai apa? Tak dapat peluang Jibril nak belah, buang. Nak buat macam mana? Zikrullah. Zikrullah tu dihentam kat situ sampai bersih. Bersih apa tu? Bersih daripada godaan syaitan ni. Waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Was-was yang bisik dari syaitan ni. Maka dengan sebab itu kalau kita tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, sunat ketika solat, tangan itu diletak di antara pusat perut ni, di sini, dan dicenderungkan sedikit ke kiri. Dicenderungkan sedikit ke kiri. Kata Imam Ghazali, dicenderungkan sikit-sikit, jangan contoh lah, sikit. Kenapa? Isyarat kepada memelihara iman, memelihara tempat bisik syaitan tadi sini. Jangan jaga kau aku jaga kau ni. Siap kau. Tak payahlah kita tekan apa, tak payah. Cuba kita faham isyarat kat situ. Solat kita tu kita jaga, jangan ini godaan tu datang dari sini. Bukan dari sini. Dari sini. Dia bisik dari sini. Ini yang dikatakan dalam surah An-Nas,
Yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu, mewas-waskan oleh syaitan, fi sudurin nas, pada dada manusia. Dada itu dengan makna qalbun. Dan salah satu daripada istilah Quran mengistilahkan hati itu sadrun, sudur. Hati dalam Quran ni dia ada beberapa istilah: sadrun, qalbun, fuadun, sirrun. 4 istilah. Semua tu makna hati. Makna hati. Sebab tu syaitan tu dia suka masuk kat situ. Di situ tempat perjalanan dia, di situ tempat senang dia nak travel. Ya. Antara jantung rohani dan jantung jasmani itu dia berkait. Ya. Emosi dan jasmani kita ni dia kait. Lepas tu orang bila ada penyakit jantung, doktor kata jangan stres, jangan marah-marah, nanti kan serangan datang. Kalau kita diam, kena-kena tu syaitan tu attack situ. Wallahu a'lam. Hikmah Allah. Ada yang soalan? Ada apa lagi nak tanya? Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dan kita dengar ini memberi manfaat dan sangat-sangat, ya, tetap Kasyful Ghaibiyah ni sangat memberi peringatan tentang kematian dan membuat persiapan insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.